Okey, selamat sejahtera kepada semua cikgu-cikgu. Video ini adalah berkenaan dengan pengisian pelaporan PDPR yang baru. Okey, sebelum ini kita menggunakan Google Form, tetapi Google Form ini akan dibatalkan Jumaat ini. Bermakna kita isi dulu, last hari Jumaat akan ditutup. Lepas tu bermula daripada minggu depan, hari Isnin, kita akan mula menggunakan sistem yang baru. Okey. Alamat ataupun URL sistem baru ini ialah spperak.moi.gov.my. Nanti saya akan berikan link ni dalam grup WhatsApp. Okey, sekarang kita tengok dulu portal. Okey, cikgu-cikgu boleh buka dalam laptop ataupun dalam handphone. Okey, spperak.moi.gov.my. Okey, apabila kita masuk, ada dua button di sini untuk login. Cikgu boleh tekan mana-mana sahaja untuk login. Okey. Untuk ID pengguna dan password, cikgu perlu gunakan nombor IC sebagai ID dan kata laluan 6 angka akhir nombor IC. Okey. Jadi untuk contoh, saya ambil akaun cikgu Roslina sebab akaun saya dah buka dah. Jadi tak boleh nak guna untuk contoh. Jadi saya ambil cikgu Roslina punya akaun. Jadi nombor IC 66 07 14 08 64 96. Okey, kemudian 6 angka akhir 08 64 96 dan masukkan kod keselamatan. Cikgu-cikgu perlu lihat di sini. Tengok huruf besar ataupun huruf kecil. Tengok satu. Kemudian masuk. Okey, bila masuk semua, cikgu buat kali pertama akan terima paparan ini iaitu tukar kata laluan. Jadi untuk kata laluan baru, saya sarankan cikgu-cikgu gunakan kata laluan baru yang ini. ABBA 001 SKSR huruf besar. Okey, sekiranya cikgu tak nak guna yang ni, nak guna password sendiri pun boleh, tetapi syarat dia mesti ada huruf besar, ada huruf kecil dan ada nombor. Okey, dan kesemuanya mesti lebih daripada 8 angka ataupun 8 huruf lah. Okey, jadi saya masukkan kod yang baru ABBA 001 SKSR huruf besar. Ulang semula ABBA 001 SKSR huruf besar. Okey. Lepas saya tukar, dia akan log out sendiri. Kena login lagi sekali. Okey, masukkan balik nombor IC. Password ABBA 001 SKSR dan kod keselamatan. Setiap kali kita login, mesti ada kod keselamatan yang berlainan. Mesti tengok di sini huruf besar dan huruf kecil dan masuk. Okey, dah masuk. Akan ada satu saja klik pautan sistem pelaporan PDPR. Okey, buat kali pertama saja dia akan minta ID delima. Okey, lepas itu kita login, dia takkan minta dah ID delima. Jadi untuk sekali saja, cikgu-cikgu perlu isi dengan betul ID delima masing-masing. Saya masukkan ID delima cikgu Roslina.
Jadi sebelum kemas kini, semak dulu. ID delima mesti betul. Sekali saja kita isi. Kemudian tekan kemas kini. Okey, dah kemas kini. Akan keluar paparan pelaporan PDPR harian. Maknanya setiap kali cikgu login, masuk nombor IC dan kata laluan, terus akan keluar paparan yang ini. Okey, tiada lagi, dia tak akan minta dah macam Google Form, tiap-tiap kali kita perlu isi ID delima, semua ni dia tak akan tanya dah. Sekali saja kita isi, automatik setiap kali kita buka, dia terus akan buka paparan yang ini. Jadi, dia sama, semua sama macam Google Form tetapi semua dalam satu muka surat. Jadi senang, kita tak ada dah tekan next. Okey, jadi kita masukkan di sini contohnya sekolah rendah, tahun, contohnya saya ambil tahun 1. Okey, mata pelajaran, contohnya saya ambil BM. Okey, nama kelas, cikgu boleh pilih di sini, semua dah ada. Saya dah masukkan nama kelas, 1D, 1I. Okey, di sini ada satu dinamik dan satu inovatif BT. BT maksudnya bahasa Tamil dan di sini moral. Okey, tujuan yang ni saya masukkan sebab kelas gabung. BT 1D, 1I, siapa yang cikgu ajar bahasa Tamil, ambil 1D dan 1I BT. Cikgu yang ajar moral, pilih 1D dan 1I moral. Okey, tak perlu pilih asing-asing. Okey, mesti ambil yang saya dah gabung sebab saya dah set bilangan murid mengikut berapa orang bahasa Tamil, berapa orang bahasa moral. Begitu juga dengan bilangan murid kelas 1D, 1I. Contohnya saya ambil 1D, tengok di sini automatik dia akan masuk 37. Okey, tak perlu lagi masukkan bilangan murid kelas. Tarikh pun auto, kalau cikgu nak tukar boleh tukar. Lepas tu tempoh masa sama macam Google Form. Okey, pendekatan PDPR yang digunakan seperti yang hari tu saya share, sama ada dalam talian ataupun luar talian ataupun gabungan. Offside kita tak boleh pilih sebab sekarang ni PKP. Jadi cikgu jangan pilih offside. Okey, luar talian ataupun dalam talian. Okey, dalam talian bermaksud kalau cikgu melaksanakan Google Meet ataupun Zoom dengan murid, baru pilih dalam talian. Kalau tak ada, pilih luar talian. Okey, bila dah pilih luar talian, automatik dia akan tutup semua ni. Dalam talian semua ni dia akan tutup, dia hanya akan buka ruangan untuk isi bilangan murid untuk luar talian sahaja. Jadi, contohnya 3D ada 37 murid. Yang mengikuti PDPR pada hari itu, 30 sahaja. Automatik kat sini akan keluar, yang tidak mengikuti PDPR, 7 orang. Okey, sekiranya di sini, cikgu tersalah isi. Cikgu isi lebih daripada bilangan murid, contohnya 39. Okey, bila klik di sini, dia akan tunjuk negatif 2. Tidak mengikuti PDPR, negatif 2. Bermakna ralat lah. Jadi, cikgu pastikan isi di sini betul. Kalau semua. Kalau contohnya saya isi di sini 30 orang. Yang tidak mengikuti PDPR, 7 orang. Okey, kemudian pergi ke ruangan bawah pula, kaedah PDPR. Dia automatik dia akan tutup semua ruangan yang digunakan untuk dalam talian. Contohnya ada 5 yang digunakan secara dalam talian kaedah PDPR. Semua ni dia akan tutup. Dia hanya akan buka untuk kaedah PDPR yang digunakan secara luar talian sahaja. Jadi senang, kita takkan buat silap dah. Macam Google Form sebelum ni, kita boleh tekan semua ni. Kali ni dia tutup. Dia hanya akan buka kalau cikgu tukar kat sini, luar talian kepada dalam talian. Jadi di sini saya pilih menggunakan modul. Kemudian di bawah, melaksanakan PBD. Kalau cikgu buat PBD, pilih ya. Dan sudah tentu di sini, mesti pilih adakah PBD direkod setelah selesai PDPR, mesti ya. Kalau sini ya, mesti ya. Kalau contoh pada hari itu cikgu tak melaksanakan PBD, cikgu tidak perlu pilih ya di sini. Dan kaedah pentaksiran, pemerhatian, penulisan, cikgu pilih mana-mana. Jadi saya sarankan setiap kali cikgu pilih di sini ya. PBD sepatutnya kita jalankan setiap kali PDPR. Supaya terselamatlah di sini. Kemudian tekan simpan. Okey, dah simpan, tekan OK. Itu sahaja. Benda yang sama kita akan ulang untuk setiap kelas yang berlainan. Contohnya, cikgu dah tersalah isi.
Okey, tersalah isi kelas ataupun tersalah isi bilangan dan cikgu dah tekan simpan. Cikgu boleh padam semula di ruangan laporan di sini. Klik laporan, klik senarai guru lapor PDPR. Okey, di sini klik papar. Okey, dia akan paparkan semua senarai cikgu yang masukkan PDPR hari ini. Okey, lepas tu cikgu boleh klik delete di sini, cikgu padam. Cikgu padam, cikgu isi semula. Contohnya cikgu tersalah isi kelas ataupun mata pelajaran ataupun pendekatan, cikgu boleh delete di sini. Delete, kemudian isi yang baru. Dan ruangan ini juga cikgu boleh check berapa banyak cikgu dah isi. Kemudian cikgu juga boleh lihat cikgu-cikgu lain dah isi ke belum di ruangan dashboard. Okay, dashboard ni semua cikgu-cikgu boleh tengok. Berapa orang murid, berapa orang cikgu, berapa orang yang dah isi, yang belum isi. Dan di sini juga senarai guru lapor PDPR pun kita boleh check semua cikgu-cikgu lain. Laporan PDPR pun sama. Kita boleh tengok semua cikgu-cikgu yang dah isi sekolah rendah, berapa orang dah isi. Ini hanya untuk sekolah kita sahaja. Okey? Jadi, itu sahaja kegunaan sistem ini. Dan ada talian bantuan. Talian bantuan ni semua nombor-nombor pegawai PPD, SIC+. Kemudian, daftar kemas kini adalah tempat pelaporan PDPR harian. Ini adalah yang kita akan isi. Daftar kelas, cikgu tak perlu usik. Ruangan daftar kelas ni cikgu tak payah usik. Yang ni hanya untuk admin. Tetapi cikgu boleh kemas kini bilangan murid. Contohnya cikgu ada anak murid kelas cikgu dah pindah ke atau keluar, bilangan tak sama. Cikgu boleh kemas kini tetapi perlu beritahu kepada admin. Admin ialah Cikgu Razman ataupun guru besar sahaja. Okey? Guru data ataupun guru ICT bukan admin. Kalau saya nak ubah apa-apa pun, saya kena buka akaun Cikgu Razman, baru saya boleh ubah. Tetapi kat sini saya boleh ubah, cikgu-cikgu boleh ubah. Tetapi kalau nak ubah, mesti beritahu admin dulu. Okey? Jadi, saya rasa semua dah okey, saya dah isi betul. Sekiranya ada perubahan, beritahu saya ataupun Cikgu Razman untuk kami ubah bilangan murid di sini. Jadi, cikgu tak perlu usik mana-mana. Setiap kali cikgu login, dia automatik dia akan buka ruangan ini, paparan pelaporan. Cikgu login saja, dia akan buka ruangan ini. Cikgu isi, cikgu klik simpan, lepas tu, itu saja tutup. Okey? Boleh buka dalam handphone, boleh buka dalam laptop. Jadi, bila akan mula sistem ini? Sistem ini bermula daripada minggu depan, Isnin. Minggu ini, Google Form seperti biasa. Bermula minggu depan, kita akan menggunakan sistem baru yang ini untuk seminggu yang pertama. Okay, lepas itu, lepas cuti, saya tak pasti kita akan guna ke tidak. Sebenarnya, ini sebenarnya percubaan dulu. Jadi, sekiranya ada apa-apa persoalan, cikgu-cikgu boleh call saya dan itu saja. Dan cuma cikgu pastikan bila cikgu login, pastikan nama cikgu betul dan ID delima cikgu betul. Dua ini saja yang penting. Dan yang lain, macam saya tunjuk tadi, kata laluan, boleh guna kata laluan sendiri kalau nak, tetapi syarat dia huruf besar, huruf kecil dan angka. Okey, jadi itu saja. Dan lagi satu, untuk cikgu pemulihan pun ada ruangan dia. Contohnya cikgu pemulihan, pilih rendah. Lepas tu contohnya, saya ambil bahasa Melayu lah. Okey, tahun 2. Okey. Nama kelas. Cikgu boleh pilih kelas yang mana. Ada ruangan pemulihan. Nanti saya akan tambah balik. Jadi cikgu pilih saja ruangan pemulihan dan masukkan. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.